Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam cerita di mana selepas ini baru kita nak melihat kepada isu banjir, bagaimana proses pemulihan. Tetapi saya ingin membawakan perbincangan lanjut kita melihat kepada sidang media yang dilakukan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebentar tadi. Banyak perkara disentuh oleh beliau, termasuklah dari segi menyingkatkan tempoh selemasa untuk dos penggalak dan pengawalan varian Omicron melibatkan beberapa buah negara dan juga usaha-usaha yang dipertingkatkan oleh KKM dalam memastikan usaha mengekang COVID-19 itu dilaksanakan secara berterusan. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan sidang media Menteri Kesihatan sebentar tadi, berada menerusi talian Skype ketika ini adalah Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, yang merupakan pakar kesihatan awam dan juga memfokuskan kepada ekonomi polisi dan juga pengurusan kesihatan. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, reaksi Prof melihat kepada perkara pertama yang dinyatakan oleh YBKJ tadi adalah berkenaan dengan menyingkatkan selemasa daripada 3 bulan melibatkan daripada 6 bulan melibatkan Pfizer dan juga AstraZeneca, dan kini disingkatkan kepada 3 bulan sama seperti Sinovac. So bermakna ketiga-tiga vaksin tersebut, vaksin premier tersebut boleh diambil booster shotnya itu selepas tempoh 3 bulan selepas dos kedua. Pandangan Prof melihat perkara tersebut. Ya, terima kasih saudara Haris ya. Jadi kalau kita lihat apa yang telah pun diumumkan oleh kerajaan untuk memendekkan tempoh waktu bagi booster dose ini, telah pun terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa kalau kita mengurangkan tempoh untuk memberikan booster dose ini, ia akan dapat memberikan kesan yang positif bagi mengawal COVID-19, terutama sekali apabila kita cuba menangani masalah yang kita hadapi dari segi Omicron yang kita hadapi sekarang. Jadi ini telah pun dilaksanakan oleh banyak negara, bukan saja di Malaysia tetapi juga di negara-negara lain, terutama sekali di negara-negara Eropah dan juga di sebahagian daripada negara-negara di Timur Tengah ini. Jadi saya rasa ini merupakan langkah yang baik, walaupun ada WHO agak khawatir dengan langkah ini kerana bagi WHO mereka khawatir kerana kalau ada bekalan bekalan vaksin digunakan untuk booster, maka mungkin kurang untuk mendapat bekalan ini terjadi kepada negara-negara yang lain. Tapi itu masalah yang harus diselesaikan oleh WHO dengan kaedah-kaedah yang tertentu seperti menggunakan COVAX mekanisme dan sebagainya. Tapi bagi negara kita dan juga negara yang menghadapi risiko yang besar disebabkan oleh Omicron ini, maka kita harus mengambil jalan yang efektif, dan salah satunya adalah dengan mempercepatkan liputan untuk dos yang ketiga. Dan malahan di setengah negara, dos yang ketiga ini juga diberikan kepada mereka, anak-anak, kanak-kanak yang di bawah daripada 18 tahun pun sudah pun dimulakan. Di Kuwait kita telah pun memulakan dos yang ketiga kepada semua dewasa dan juga kepada kanak-kanak di bawah 18 tahun telah pun dimulakan. Prof, antara perkara yang disentuh oleh YBKJ tadi adalah melihat kepada Omicron yang kita tahu penularannya boleh dikatakan begitu pantas melibatkan banyak negara pada ketika ini, dan perkara itu juga menjadi kebimbangan di peringkat kerajaan, dan juga orang awam juga sebenarnya bimbang berkenaan dengan penularan COVID-19 ini, terutama varian Omicron. Melihat kepada keputusan kerajaan untuk mengeluarkan negara-negara yang menarik semula sekatan perjalanan sementara ke atas 8 buah negara, jika boleh saya quote, Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Zimbabwe dan juga Malawi dimasukkan ke dalam senarai negara berisiko tinggi varian Omicron. Pandangan Prof melihat disebabkan oleh banyak negara mempunyai ataupun penularan varian Omicron itu begitu meluas dan kerajaan membuat keputusan tersebut, adakah ianya dilihat wajar untuk dilakukan pada ketika ini untuk tidak lagi menyekat negara-negara tertentu? Sebaliknya, individu pengembara yang memasuki negara itu ke Malaysia ini akan dipakaikan dengan peranti khas pengesanan dan sebagainya. Pandangan Prof. Ya, walaupun mungkin beberapa negara telah pun dikeluarkan daripada senarai negara berisiko, ini merupakan salah satu daripada tindakan yang dilakukan bagi mengelakkan berlakunya masalah dari segi kesan kepada industri turisme dan sebagainya. Namun begitu, saya rasa langkah ini harus dilakukan dengan berhati-hati. Kita harus mempunyai kaedah yang sesuai untuk memastikan bahawa
mereka yang masuk di negara-negara tersebut dilakukan pemantauan yang begitu dengan terperinci dan memastikan bahawa mereka tidak menyebarkan penyakit ini kepada masyarakat yang lain. Harus kita ingat bahawa Omicron ini mempunyai kadar infektiviti yang begitu tinggi. Jadi saya rasa langkah ini boleh dilakukan dengan syarat kita melakukan monitoring atau pemantauan yang begitu terperinci dan pastikan bahawa kalau kita menggunakan gelang elektronik tadi, gelang tadi berfungsi dengan baik dan dilakukan pemantauan dan penguatkuasaan yang jelas. Ini merupakan satu risiko yang terpaksa diambil oleh kerajaan, tetapi harus kita berhati-hati dalam melaksanakan perkara ini. Prof, antara perkara yang dibimbangi juga adalah susulan kalau kita lihat minggu lalu sebenarnya KKM memaklumkan bahawa kebanyakan kes varian Omicron yang dikesan adalah dari negara Arab Saudi. Prof kini berada di Kuwait melihat kepada proses ataupun usaha untuk mengekang penularan jangkitan itu. Pandangan Prof melihat perlunya adanya kepentingan bersama di antara negara asal dan juga negara pengembara yang akan tiba ataupun negara yang akan tiba nanti. Bagaimana pentingnya untuk pengawalan secara bersama itu dilakukan? Adakah ujian swab pra-pelepasan dan juga sewaktu ketibaan itu dilihat memadai, kerana YBKJ sendiri mengatakan bahawa apabila jemaah umrah yang pulang sebenarnya yang ketika ini yang menjalani kuarantin kendiri digalakkan untuk membuat ujian kendiri itu setiap hari disebabkan oleh varian Omicron ini. Pandangan Prof melihat perkara perkembangan terbaru melibatkan varian Omicron ini, Prof. Ya, kita tahu bahawa pada masa sekarang bilangan kes di Omicron itu datang daripada mereka yang pulang daripada umrah daripada Makkah, Madinah dan sebagainya daripada Saudi. Jadi saya rasa perkara ini kalau bolehlah elakkan daripada kita melakukan umrah di waktu sekarang ini, kerana waktu ini adalah merupakan waktu di mana berlaku banyak international travelling yang menyebabkan kemungkinan untuk mendapat infeksi itu jauh lebih tinggi. Jadi saya rasa kita harus kalau boleh mengelakkan daripada melakukan umrah pada waktu sekarang, tapi tunggu mungkin selepas daripada tempoh cuti hujung tahun ini bagi memastikan tidak berlaku penularan yang begitu besar. Namun begitu saya rasa apa yang berlaku adalah di negara-negara Middle East terutama sekali di United Arab Emirates, Dubai dan juga di Saudi sendiri, saya lihat bahawa banyak kelonggaran telah pun diberikan. Ini yang menyebabkan berlakunya penularan kes yang banyak. Mungkin tindakan ini diambil disebabkan oleh Saudi mahu memberikan peluang kepada ramai penduduk dunia datang melakukan umrah. Namun begitu, risikonya adalah mereka akan pulang dengan membawa balik virus Omicron ini yang akan menyebar di kalangan ahli masyarakat. Saya rasa apabila kita melakukan ujian kendiri di rumah sekalipun, saya rasa pendidikan kesihatan dan juga peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh setiap individu yang pulang melakukan ujian kendiri harus jelas. Kerana kalau dilakukan ujian kendiri tapi kalau ada positif tidak dilaporkan kepada kementerian, maka tidak ada gunanya melakukan ujian tersebut. Jadi kita harus memberikan pendidikan kesihatan yang berkesan kepada mereka supaya mereka yang menggunakan ujian kendiri tahu apa yang perlu tindakan yang mereka ambil sekiranya mereka mendapati positif. Saya rasa ini merupakan satu langkah yang begitu mencabar bagi kementerian untuk mengawal mereka yang melakukan ujian kendiri apabila mereka berada di dalam kuarantin di rumah. Jadi sekali lagi, monitoring yang berkesan harus kita lakukan. Ya. Prof, jika boleh saya quote sedikit apa yang dinyatakan oleh YB Khairi Jamaluddin dalam sidang medianya tadi adalah berkenaan dengan pelanggaran perintah kuarantin, di mana seperti yang Prof katakan, pendidikan dan juga pematuhan kepada peraturan itu amat penting. Kerana dari 1 Disember sehingga 28 Disember, data MySejahtera menunjukkan sebanyak 1.4% kes positif COVID-19 yang diberikan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian HSO telah melanggar perintah kuarantin tersebut dan KKM mempertimbang untuk mengambil tindakan ke atas individu yang berkenaan. Pandangan Prof berkenaan dengan kebenaran HSO, pematuhan HSO, peraturan-peraturan yang ditetapkan itu, adakah ianya memadai pada ketika ini dan juga kerana kebimbangannya adalah penularan-penularan terutama melibatkan individu-individu yang pulang dari umrah, ahli keluarga datang berjumpa. Pandangan Prof melihat kepada perkara ini?
Ya, daripada angka yang dilaporkan lebih kurang 1% daripada mereka yang tidak mematuhi kuarantin di rumah atau HSO itu, ini merupakan bilangan yang kecil sekali sebenarnya. Namun begitu saya rasa mungkin realitinya lebih tinggi daripada itu. Namun walau bagaimanapun saya tidak mencadangkan supaya kita balik kepada kuarantin institusi, kerana kalau kita melakukan institutional kuarantin di tempat-tempat tertentu, di hotel dan sebagainya, saya rasa ini tidak akan menjamin bahawa kita dapat mengawal Omicron daripada terus berjangkit, kerana pendedahan sudah pun berlaku semasa mereka mungkin berada di luar negara lagi. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah tindakan tegas harus kita ambil apabila kita dapat mengesan mereka yang tidak mematuhi home quarantine tadi, dan kita tidak harus kompromi, dan ini sebagai satu langkah untuk pencegahan supaya ahli masyarakat menghormati kelonggaran yang diberikan dan tidak menyebabkan mereka menjadi punca kepada penularan wabak ini sehingga timbul gelombang yang seterusnya yang berlaku di waktu sekarang ini. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ekonomi, Polisi dan Pengurusan Kesihatan, mengulas berkenaan dengan pasca sidang media yang dilakukan oleh YB Menteri Kesihatan sebentar tadi. Dan pastinya beberapa perbincangan lanjut, beberapa laporan akan kami bawakan di astroawani.com dan juga di saluran 501 dalam Buletin Awani yang seterusnya. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita ada cerita kembali berkenaan dengan isu banjir. Bagaimana proses pemulihan dilakukan? Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.